Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains di Kata 5. Okay, hari ni kita nak buat sedikit ulang kaji. Okay, bab 1 mikroorganisma. Dan di samping tu juga saya nak ajar macam mana nak buat soalan, nak menjawab. Okay, nak menjawab soalan kertas 2 bahagian kemahiran mani, kemahiran proses sains. Okay, so tadi ada pelajar tanya, cikgu macam mana, ada tip tak cikgu nak lulus dalam sains? Senang je, satu je. Okay, satu sahaja kamu banyakkan latihan. Yang pertama adalah bab objektif. Okay, pertama adalah soalan objektif. Banyakkan, setiap minggu paling kurang you buat soalan dalam 10 soalan jadilah. Okay, mana-mana bab, mana-mana modul, buku modul yang mana-mana pun. Okay, so yang kedua, okay, mahirkan untuk menjawab soalan kertas 2. Okay, soalan kertas 2 bahagian A dan AC. Okay, so hari ni cikgu nak ajar. Okay, yang pertama, kita tengok, kita ulang kaji balik. Okay, kita ulang kaji balik soalan untuk objektif, soalan objektif untuk bab 1 tingkatan 5. So, every day mulai hari ini, cikgu akan ulang kaji dengan kamu setiap hari. Okay, at least 10 soalan objektif untuk bab-bab yang berkenaan. Dan juga soalan kertas 2. Soalan kertas 2 untuk bahagian A. Okay, so saya akan cuba bantu kamu semua. Okay, jom kita belajar. Okay, sains di Kata 5 bab yang. Okay, ini semua pelajar dah siap, dah buat dah. Okay, so kita lihat apakah soalan dalam ni. Okay, jom kita start. Okay, so hari ni kita nak main game, okay? Okay, rajah 1 menunjukkan satu contoh mikroorganisma. Okay, antara berikut. Okay, yang manakah pengelasan yang betul bagi mikroorganisma ini? Okay, mana Kavya? Kavya, yang mana satu? Bakteria. So, ini adalah gambar untuk bakteria. Betul ke bakteria? Ya, okay, itu adalah jawapannya. Okay, next. Okay, next soalan. Okay, soalan yang kedua. Mengapakah kebanyakan mikroorganisma tumbuh dan membiak dengan cepat di dalam tubuh badan kita? Okey, Rina, boleh jawab soalan ni, Rina? Apa? Kenapa dia kata? Okey, boleh jawab. Adakah A, keamatan cahaya? Adakah kelembapan? Adakah suhu? Adakah medium yang berasid? Yang membiak dengan cepat. Yang mana satu? Macam mana cikgu? C ke? Ya, betul. C, betul. Okay, suhu yang optimum dan suhu yang optimum lah untuk membantu mikroorganisma untuk tumbuh. Okay, jom Syamila. Akan ada Syamila ke hari ni? Saya pakai panggil saja. Okay, Syamila ada. So, Syamila, soalan nombor 3. Antara berikut yang manakah terkumpul di dalam kumpulan yang sama? Mana yang sama? Adakah P dan R? Adakah Q dan R? Adakah Q dan S? Adakah P dengan S? So kat ini kamu kena kemahiran kamu. Adakah mana satu virus? Mana satu bakteria? Mana satu protozoa? Yang mana? Jenis-jenis itu. Okey, Syamila boleh jawab. P dan S. B. P. Bola. Donkey. Donkey. Okey, cuba tengok. Ya, betul Syamila. Donkey, tahniah. P dengan S. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. So, satu tu simpan dekat peti sejuk. Okey, yang satu lagi bahagian kita letak dekat suhu bilik. So, mana satu? Suhu. C? A? B? Yang mana Kavya? B. Bola. Suhu. Apa? Donkey. Ya. A pula. Cuba kamu donkey. Betul Kavya. Kamu sebutlah donkey ke. Cikgu tak dengar. Okey. So, kita tengok soalan ni. Okay, ni ada satu sejuk, satu dalam suhu bilik. So, ini dah adalah berkenaan dengan suhu. Betul ke? Ya, betul. Okey, next. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, jadual 1 menunjukkan campuran bakteria dan bubur nutrien dalam uji kaji. So, apa yang kamu tengok dalam ni? Kita ada 4 test tube, 4 tabung uji. Yang mana suhu P dengan Q sama, R dengan S
sama. Maksudnya P dengan Q ni dia punya suhunya adalah suhu yang rendah berbanding dengan R dan S. Okey, tapi nilai pH, kalau kamu tengok nilai pH untuk P adalah 7, untuk R adalah 7 sama. Maksudnya nilai dia adalah neutral. Okey, Q dengan S. Okey, Q dengan S 2. 2 tu maksudnya dalam keadaan berasid. Okey, dalam keadaan berasid. Okey. Campuran dalam tabung uji yang mana paling keruh? Kalau dia kata paling keruh, maksudnya ada pertumbuhan bakteria. Okey, siapa boleh jawab? Najwa baru masuk je Najwa. Pergi mana Najwa? Najwa dah jawab soalan. Cuba jawab soalan dalam link Najwa. Okey. Yang mana satu? Campuran yang mana? C. Kamu kata C. Okey, kita lihat betul ke tak? Ya, betul. Kenapa C, Kavya? Sebab dia kena suhu yang keadaan yang neutral 7 dan dia kena suhu optimum 37. Okey, tahniah. Okey, yang lain pun cuba ya. Cuba jawab sama-sama dengan cikgu. Okey, rajah 3 menunjukkan sejenis mikroorganisma yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan. Okey, antara berikut yang mana menggunakan organisma ini? Yang ini apa? Ini apa namanya, Kavya? Syamila, ni apa ni? Kalau bentuk macam ni apa namanya? Bakteria ke kulat ke virus ke? Yang ini nak buat apa ni sebenarnya? Oh, Rina kata B, buat roti. Okey, betul ke buat roti? Dia ada sejarah yeast. Ya, betul Rina. Tahniah. Okey, tahniah Rina. Okey, next. Okey, rajah 4 menunjukkan akar suatu tumbuhan. Okey, rajah 4 ni ada akar. Okey, apakah fungsi bakteria yang tinggal dekat struktur S? Yang ini nodul akar. Okey, A, B, C, D. Okey, siapa dapat jawab? Adakah untuk mensintesis protein daripada nitrat, meningkatkan kandungan nitrat dalam tanah, membuat cuka ataupun meningkatkan kandungan nitrogen dalam atmosfera? Yang mana satu? Anyone? Kavya kata B. Rina kata B. Okay, good. Meningkatkan kandungan tahniah. Okay. So, next. Okay, soalan nombor 8. Berikut ialah senarai bahan yang digunakan dalam rawatan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Patogen ni sejenis penyakit, pembawa penyakit lah ya. Okay. Penicillin, tetrasilin dan streptomycin. Okay, bahan tersenarai di atas merupakan contoh apa? Vaksin ke, antiserum ke, antiseptik ke, antibiotik? Kavya kata antiserum. Okey, ya. Ini adalah antiserum. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Nombor 9. Okey, rajah 5 menunjukkan tindakan penicillin ke atas koloni bakteria. Apakah yang ditunjukkan dalam kawasan jernih? Kawasan jernih tu ada apa? Bakteria yang aktif ke? Bakteria yang menghasilkan toksin ke? Pertumbuhan bakteria yang pesat ke? Ataupun pertumbuhan bakteria yang terencat? Yang mana satu? Yang mana? Kavya kata D. Betul ke? Pertumbuhan yang terencat. Kita lihat. Ya, pertumbuhan yang terencat. Okey. Kita tengok last question. Okey. Diagram 6. Okey, rajah 7 menunjukkan mikroorganisma yang ditemui sekeping roti. Ini dia hasilkan spora ni, kulat. Okey. Apakah kaedah pembiakan? Okey, Kavya kata pembentukan spora. Tadi cikgu dah sebut dah soal jawapan ya. Okey, pembentukan spora. Okey, tahniah kepada semua pelajar. Okey, so jawapan skor 10 per 10. Okey. So siapa yang nak buat lagi sekali boleh buat. Okey. Okey. So kita lihat siapakah jawapan yang bersebanyak. Tak ada. Okey dah. Okey. Tak ada name ke? Okey, jom kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, kita sambil-sambil tu kita belajar. Sambil-sambil belajar kita ulang kaji. Okey. So, ini adalah modul yang kamu ambil daripada sekolah. Okey. Kavya ada ambil tak daripada sekolah?
Ada. Ada tahniah. Okey, jom kita tanda. Okey, tolong tanda jawapan kamu dalam gunakan pen warna merah. Okey? Gunakan pen warna merah. Okey? So, siapa yang tak ambil lagi? Rina, Syamila dengan Najwa dah ambil dah belum? Kalau tak ambil lagi, kamu boleh tengok saya punya yang saya show kalau tak nampak lah ya. Saya punya show ni ataupun dekat dalam WhatsApp, grup WhatsApp pun ada cikgu bagi. Buka sekarang. So sambil tu, okay, cikgu nak tanya soalan tak kepada siapa yang tak ambil? Okay, siapa yang tak ambil, tolong salinkan soalan, tak payah. Salin jawapan sahaja. Okay, so dalam buku nota, okay, ambil buku nota semua. Pelajar yang tak ambil lagi. Okay, pelajar yang tak ambil lagi modul ini di sekolah. Okay, tolong buka buku nota, tulis tarikh hari ni. Okay, hari ni hari apa, Kavya? Hari ni hari Isnin. Berapa hari bulan hari ni? 26. Betul? Hari bulan 7. Okay. So, kita lihat. Okay, tulis tajuk. Latih to be berfokus PKP 3.0. Okay. So, dapat sahaja soalan ini. Okay, dapat sahaja jawab soalan ini. Pastikan kamu baca dulu soalan. Okay, pelajar yang tak ambil lagi modul, tuliskan jawapan. Contohnya 1A. Okay, contohnya 1A. Tulis macam itu, boleh? Okay, so. Soalan yang pertama. Okay, jadual 1 menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk mengkaji. Okay, kalau dapat satu soalan, gariskan dia punya tajuk dia. Daripada tajuk tu, kamu dah boleh tahu dia punya apakah MV dia, manipulasi, apakah RV, pemboleh ubah yang bergerak, balas. Okey, so dalam sini kamu tengok. Mengkaji pertumbuhan muka di atas sekeping roti. Okey, so eksperimen itu dijalankan selama 5 hari pada suhu 37 Celsius. So maksudnya sekarang, keadaan dia dah bagi. Okay, keadaannya pada suhu 37 darjah Celsius. Okay, 37 darjah Celsius. Okay, so apa yang lagi kamu dapat dekat sini? So, yang pertama, apa yang kamu dapat dekat sini? Yang pertama, masa. Okay, so dalam sini dia ada masa. So, answer kalau dapat soalan begini dalam bentuk jadual. Okay, sebelah kiri. Yang ini adalah kamu punya MV. Okay, tulis ya. MV. Maksudnya itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, sebelah kanan. Okay, sebelah kanan kamu nampak bilangan koloni muka. Ini adalah RV. Okay, ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay, pemboleh ubah yang bergerak balas ini, yang ini adalah kita panggil pemboleh ubah yang nampak. Pemboleh ubah nampak ataupun pemboleh ubah yang tersurat. Kita ada pemboleh ubah, kita ada dua jenis. Okay, yang pertama yang tersurat, yang kedua adalah tersirat. Okay, tersurat adalah pemboleh ubah yang kamu boleh nampak. Contohnya macam ini. Kamu boleh nampak bilangan koloni muka melalui bilangan. Okay. Apa pula pemboleh ubah yang tersirat? Tersirat tu maksudnya yang kamu tak nampak. Okay, yang kamu tak nampak dekat sini adalah ini. Pertumbuhan muka ataupun pertumbuhan bakteria pun boleh. Pertumbuhan muka. So, ini pun adalah kamu punya RV. Tapi yang ini adalah RV tersirat. Okay, yang ini adalah RV tersurat. Okey, so faham ya? So, daripada soalan nampak tak? Daripada soalan, kamu dah nampak kamu punya pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kamu dah nampak kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Dan kamu juga nampak kamu punya yang tersirat dan yang tersurat. Kamu kan belajar bahasa Melayu. Sila keluarkan isi-isi yang tersurat. Isi-isi yang tersirat. So, macam sains pun ada juga. Okey. Jom kita jawab soalan yang pertama. Nyatakan hipotesis. So, ingat ya, nak jawab hipotesis, mesti kena ada manipulasi, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay, pemboleh ubah yang bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okay, so, cikgu, kalau saya nak pakai yang pemboleh ubah yang mana satu? Yang tersurat ke yang tersirat? Kamu boleh pakai dua-dua.
Kamu boleh pakai antara dua, boleh pakai. Tapi, kalau kamu buatkan pemboleh ubah yang tersurat, kamu kena letakkan keadaan. Situasi dia. Okey. Yang ini kena letakkan situasi. Cikgu, apa maksud situasi? Yang ini. Ni. Suhu 37 Celsius ni adalah situasi. Tapi, kalau kamu buat MV dan RV, RV kamu buat yang tersirat, contohnya kamu cakap pertumbuhan mikroorganisma. Ini muka ni sejenis mikroorganisma kan? So, dia adalah pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Kalau RV yang tersirat, kamu tak perlu nak letak situasi. Ingat tu. Kalau RV yang tersurat, kamu kena letak situasi. Contoh. Okay, cikgu bagi dua contoh jawapan ya. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama, cikgu bagi mengenai pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat dulu. So, apakah jawapan kamu? So, kamu cakap. Sini MV dia apa? Masa. So, kamu tulis dulu. Masa meningkat. Tulis ya. Meningkat. So, ini RV. Pemeriksa dah nampak RV kamu. MV kamu. So, apa RV kamu? RV kamu kat sini yang tersurat bilangan koloni muka. So, kamu buat bilangan koloni muka meningkat. Meningkat. So, cikgu cakap kalau pemboleh ubah RV ini tersurat, kena letakkan situasi. So, kena letaklah situasi kat sini. Apabila diletakkan, diletakkan apa? Pada suhu 37 Celsius di atas roti. So, ini pemeriksa dia nampak kamu ada bagi MV, kamu ada bagi RV, responding variable, pembolehan bergerak balas, dan kamu ada letakkan situasi. So, kamu dapat 1 markah. So, macam mana pula kalau jawapan nak kita pakai RV yang tersirat? Pertumbuhan mikroorganisma. So, bagaimana kamu nak buat? So, tuliskan masa ataupun boleh buat masa meningkat pertumbuhan mikroorganisma. Apa jadi dengan pertumbuhan mikroorganisma? Pertumbuhan mikroorganisma pun akan meningkat. So ini. Tadi Rina tanya, cikgu macam mana tip nak buat? Tip nak jawab, nak dapatkan sains ni lulus. Paling kurang ini soalan tentang hipotesis, inference, pemerhatian kamu kena skor. Ingat ya, kamu kena skor. Macam mana nak buat hipotesis? So ingat kaedah ini. Kalau hipotesis mesti ada MV. Contoh yang ini, apa MV kamu adalah masa. Apa RV kamu? Pemboleh ubah yang bergerak balas kamu adalah pertumbuhan mikroorganisma. So, ini RV, ini MV. Oleh sebab dekat sini dia pakai RV yang tersirat. RV yang tersirat. So, maksudnya kamu tak perlu letakkan situasi. Kalau ini RV yang tersurat, kamu perlu letak situasi. Contoh, kalau dekat soalan ni dia pakai suhu 37. So, kamu tulis apabila diletakkan pada suhu 37 Celsius di atas roti. Ingat ya? Kita pergi kepada soalan B. Soalan B ni berkenaan dengan kemahiran kamu melukis graf. Kalau nak lukis graf, pastikan kamu kena ingat betul-betul cikgu cakap. Semua point ini kamu kena pindahkan. Kosong, kosong. Tulis kosong, kosong. Kemudian satu, satu. Satu, satu. Kemudian 2, 3. Kemudian 3, 5. 3, 5. Kosong-kosong tu pun selalu pelajar yang tertinggal tau.
So, satu saja point yang kamu tinggal, semua salah. Okey. Nombor 4. Okey, 4, 6, 6. 5 pun 6, 6. So, ambil pen. Okey, kena smooth. Smooth tu apa? Maksudnya kena licin. Okey, oleh sebab cikgu lukis dekat atas pad ni tak berapa cantik lah ya. Okey. Okey, dah siap. Okey, pastikan graf jangan putus-putus dan kena smooth. Baru kamu dapat 2 markah. Okey, markah yang pertama, semua point ini betul. So, dapat point nombor 1. Okey, kemudian kamu lukis dengan cantik, dengan smooth, kamu akan dapat point nombor 2. Okey, dapat point nombor 2. Sekejap ya. Okey, kemudian. Okey, apakah hubungan? So, kalau soalan kata hubungan, okey, kalau soalan kata hubungan, okey, hubungan mesti kamu kaitkan antara MV dan RV. Okey. So, dekat sini cikgu nak bagi tip kalau untuk hubungan, tolong tuliskan perkataan semakin. Semakin MV, meningkat MV. MV nama apa? Semakin meningkat. Ni, masa. Semakin meningkat RV kamu. Meningkat yang ini. Bilangan koloni muka. Senang tak? Kamu dah tahu MV, kamu dah tahu RV, kamu dah boleh berhubungan. Sebab hubungan ni adalah kaitan antara sama juga macam hipotesis. MV dan RV. Okay. Gunakan perkataan semakin. Okay. Kalau hipotesis, okay, kat sini hipotesis, kamu boleh guna perkataan jika maka. Contoh, jika masa meningkat, maka bilangan koloni muka meningkat apabila diletakkan pada suhu 37 Celsius di atas roti. Okey, boleh ya? Boleh ya? Tengok yang itu ya. So, kena tengok. Okey, kalau hipotesis, boleh tak cikgu? Kalau saya nak guna semakin, boleh? Boleh juga. Kamu nak kata jika maka pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi, kalaulah kepada RV tu yang tersurat, kamu tak tersirat, kamu tak boleh nampak. So, kamu kena gunakan jika dan maka. So, sesuailah kalau kamu nak guna di mana-mana keadaan pun. Jika MV, maka RV. Okey. Okey, Rina. Rina faham tak setakat ini? Najwa faham tak? Syamila? Faham ya? Okey. Ramalkan bilangan muka. So, kalau dia kata bilangan muka, maksudnya pada hari yang ke-6. So, kat sini, start daripada hari yang ke-4, hari yang ke-5 dan 6. So, confirmlah hari yang ke-6 pun diturun ke? Tak. Dia akan jadi constant. Constant tu maksudnya dia akan jadi mala. So, malanya berapa? 5, 6. So, 6 pun akan dapat 6. Okey, dah. Pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia kata, okey, cikgu kata apa tadi? Apa-apa pun tengok soalan. Okey, tengok soalan, baca dan ambil highlighter. Okey, ambil highlighter. Sekejap ya, Rina. Ambil highlighter dan kamu highlightkan apakah yang dalam soalan tu tajuk dia, apa MV dia, apa RV dia. Okey, so ini. Untuk mengkaji kesan keamatan cahaya. Okay, dalam soalan ni dia bagi kesan keamatan cahaya terhadap pertumbuhan bakteria. Okay, selepas 3 hari, keputusan eksperimen ditunjukkan dalam rajah 1. So, cikgu, tolong kamu kenal pasti manakah MV dan manakah RV. Okay, kalau pada sini kita dah nampak. MV dia kesan keamatan cahaya ataupun kehadiran cahaya, keamatan cahaya. Ini adalah kamu punya MV yang kamu ubah-ubah. Kenapa cikgu? Sebab satu kamu simpan dalam kotak,
kedua, kamu simpan bawah cahaya lampu. Okey. Kemudian, kenal pasti RV, pertumbuhan bakteria. Okey, kalau yang ini RV yang tersirat. Pertumbuhan bakteria. Tersirat tu apa? Tersirat tu maksudnya yang kamu tak nampak. Yang kamu tak nampak. Okay. Mana pula RV yang tersurat? Okay. RV yang tersurat nampak ni. Yang ini ada banyak tompok putih, yang ini tiada tompok putih. Maksudnya apa? Maksudnya apa dekat situ? Bilangan tompok putih. So bilangan tompok putih adalah RV kamu yang tersurat. Bilangan tompok putih. Okey, so ataupun kehadiran tompok putih. Pun boleh juga. Okey. So, dah dapat ini tersirat, tersurat, MV dah dapat. Senanglah kamu nak buat soalan. Okey, bila yang pertama, soalan yang ini dia tanya pemerhatian. So, kalau dia tanya pemerhatian, sila pastikan apa yang kamu nampak dalam soalan ni. Dalam soalan, dalam gambar. Okey, apa yang kamu nampak dalam gambar? So, apa yang kamu nampak dalam gambar? Dalam kotak, simpan dalam kotak banyak tompok putih. Bawah cahaya lampu, kamu tak ada tompok putih. So, kamu nak buat yang mana satu? Pilihlah. Kamu nak cakap tentang dalam kotak, kamu nak cakap tentang bakteria dekat bawah lampu pun boleh. Mana-mana satu keadaan pun boleh. Apa maksud pemerhatian? Pemerhatian apa yang kamu lihat daripada mata kamu. Apa kamu nampak? Yang ini tompok putih banyak. Yang ini tak ada tompok putih. Itu pemerhatian. Itu yang dimaksudkan dengan pemerhatian. Faham tau? Okay, ingat tau? Pemerhatian apa yang kamu lihat, tengok. Ikut mata kamu. Okey, so ini penting tau. Penting kamu menjawab kemahiran proses sains. Sebab pelajar dia akan skor dalam bab ini kalau dia tak mahir dalam bab teori. Contoh tadi macam Rina kata cikgu susah soalan yang tadi kan, soal objektif sebab kamu punya konten tak kuat. Sebab tu kita kena konten kamu kena kuat. Okey, so nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. So kamu buatlah. Okey, kamu kata banyak. Saya nak cakap yang tentang dalam kotak. Banyak tompok putih pada piring yang tersimpan dalam kotak. Okey. Cikgu, boleh tak saya buat perbandingan? Boleh? Berbanding. Contoh kamu nak buat berbanding. Di bawah cahaya lampu. Okey, ni buat perbandingan lah. Pemerhatian ni buat perbandingan. Okey, banyak tompok putih pada piring yang tersimpan dalam kotak berbanding di bawah cahaya lampu. Okey. Kemudian kita tengok kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi. So, yang ini dia satu dekat dalam kotak, yang satu dalam cahaya lampu. So, itu apa? So, kamu boleh buat keamatan cahaya, boleh. Okay, ataupun kamu cakap kehadiran cahaya. Okay. So, yang bergerak balas. Okay, bergerak balas kamu boleh buat dua lah. Okay, antara kamu cakap RV yang tersurat ataupun yang tersirat. Okay, kamu boleh cakap pertumbuhan mikroorganisma ataupun yang ini tersirat kan? Yang tersurat kehadiran tompok putih. Okey. So, keamatan cahaya dan peran putih. So, dah tahu MV, dah tahu RV. Okey, dah siap. Okay, paling kurang lah kan dalam soalan untuk bahagian A ni, kamu dah boleh tahu RV kamu apa, MV kamu apa. Okey. Berdasarkan rajah 1, keadaan manakah yang terbaik bagi pertumbuhan bakteria? Yang mana? So, kita tengoklah agak-agak mana pertumbuhan bakteria yang banyak. So, dalam kotak. So, maksudnya kamu cakaplah disimpan di dalam kotak.
kotak. Ataupun cikgu boleh tak saya cakap yang mempunyai yang tiada cahaya ataupun dalam keadaan gelap. Boleh juga. Boleh juga kamu dah buat macam itu. Okey, kat sini tapi saya lagi galakkan kamu buat yang ini. Sebab dah ada jawapan kat atas mah. Nampak? Disimpan dalam kotak. Buat je. Disimpan di dalam kotak. Okey. So, pergi kepada soalan yang seterusnya. Berdasarkan rajah 1, nyatakan satu inferen bagi eksperimen ini. Okey, nyatakan satu inferen. Okey, apa maksud inferen? Inferen itu adalah sebab kepada pemerhatian. Kenapa kamu cakap banyak tumpuk putih yang tersimpan dalam kotak berbanding di bawah lampu? So kamu cakap kena tulis perkataan kerana. So, pertama kamu cakaplah tumpuk putih banyak kerana ada apa? Pertumbuhan mikroorganisma yang pesat. Okey dah. Tumpuk putih banyak kerana pertumbuhan mikroorganisma pesat. Okey, boleh ya? Okey, berdasarkan ini nyatakan definisi secara operasi. Okey. So, dekat sini, pelajar selalu tinggalkan tahu. Kalau soalan definisi secara operasi. Saya rasa cikgu kamu dah ajar dulu bagaimana nak buat definisi secara operasi. Okey, yang pertama dia tanya tentang pertumbuhan bakteria. Okey, pertumbuhan bakteria. Okey, siapa boleh jawab? Kavya boleh jawab tak Kavya? Cikgu. Boleh jawab, boleh cuba jawab tak definisi secara operasi? Okay, ambil dulu perkataan apa yang ditanya. Boleh Kavya? So, apa yang ada? Dia tanya tentang pertumbuhan. Dia tanya tentang apa? Pertumbuhan bakteria. So, kamu cakap pertumbuhan bakteria mesti ada perkataan ialah. So, pertumbuhan bakteria itu proses ke, benda ke, objek ke, keadaan ke, apa Kavya? Apa juga? Pertumbuhan bakteria itu adalah suatu objek ke, proses ke, keadaan ke. Yang mana satu? Pertumbuhan bakteria ini sejenis apa? Dia adalah sejenis proses. Betul? Betul tak proses Kavya? Dia adalah sejenis proses. So, proses di mana? Apa yang kamu nampak? Mana satu ada pertumbuhan bakteria? Yang ada banyak tumpuk ke yang tak ada tumpuk? Kavya. Yang pertumbuhan bakteria banyak tumpuk ke yang tiada tumpuk? Yang banyak tumpuk. So, banyak tumpuk tu adalah RV. Okay, kalau nak buat DSO, yang pertama kena tulis perkataan ialah ni. Ialah. Yang kedua yang ini. Dia sejenis apa? Proses, keadaan, objek. So kamu kata dia adalah sejenis proses. Di mana baru masukkan RV. So, pertumbuhan bakteria dalam eksperimen ni berdasarkan kehadiran banyak tumpuk. So, kamu tulis kat sini di mana terdapat banyak tumpuk. Terdapat banyak tumpuk putih. Terdapat banyak tumpuk putih. Itu adalah kamu punya RV. Itu adalah kamu punya RV. Kan? Tuliskan keadaan juga. Kena tulis keadaan. Apabila. Apabila ni keadaan. Apabila kamu letak kat dalam mana? Dekat dalam kotak. Apabila disimpan di dalam kotak. Okey, apabila disimpan di dalam
kotak. Okey, dah siap. So, kalau definisi secara operasi, saya nak ingatkan balik, mesti ada perkataan ialah, dia apa? Proses ke, keadaan ke, objek, di mana ini adalah kamu punya RV. RV yang kamu nampak. Apabila ini start daripada sini ke sini, ini adalah situasi dia. Kena tulis situasi dia. Okey, bila kamu letakkan kat mana? Kalau ada tombol putih, letak dekat dalam kotak. Okey. Ingat ya? Okey. Kemudian soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, yang ini bukan mengenai mikroorganisma. Okey, yang ini mengenai pencemaran. Okey, tak apa. Okey, kita buat juga. Okey. Sebabnya saya tengok soalannya agak senang juga. Okey, jom kita lihat. Okey. Soalan nombor 3. Okey. Apa yang kamu nampak soalan nombor 3 ni? Baca dulu. Baca dulu soalan. Okey. Okey, selamat datang kepada Satish. Okey, Satish, sekarang kita ulang kaji untuk modul PDPR ya. Okey, so baca dulu soalan. Okey, soalan dia kata, okey, eksperimen dijalankan untuk menentukan tahap pencemaran udara di 3 kawasan. So, apa kawasan dia? Dia ada kawasan P, dia ada kawasan Q dan dia pun ada kawasan R. Okey. 3 slide ini dia kata letakkan dari jam 10 pagi hingga pukul 2 petang. Okey, lepas tu kamu tengok apa beza gambar P, Q dan R. Kalau kamu tengok P ni titik dia kecil-kecil. Apa titik kecil-kecil ni? Zarah habuk. Berbanding dengan Q banyak, R lagi banyak. Okey, yang pertama, apakah? Okey, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. So, bila dia tanya, dia cakap tentang hipotesis, kamu kena kaitkan mengenai RV dan MV. MV dan RV. Okey, MV dan RV. Okey, dekat sini cikgu, boleh tak saya guna jika maka? Boleh? Kamu, saya kata-kata, saya galakkan untuk hipotesis, tuliskan perkataan jika MV, maka RV. Okey, tulis jika. Contohnya kan, jika kamu nak apa? MV kamu apa? MV kamu adalah jenis kawasan, betul? Kamu ada kawasan P, kamu ada kawasan Q, kamu ada kawasan R. Apa pula kamu punya responding? Kamu kena pasti dulu apa responding kamu. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, tahap pencemaran udara ni adalah RV. Tapi dia adalah RV yang tersirat. So, apa pula RV yang tersurat? Kamu nampak? Ini ada zarah habuk yang kecil sikit. Yang ini sederhana, yang ini banyak. Maksudnya, zarah habuk ini adalah sebagai kamu punya RV tersurat. Tapi tak habis lagi. Kena ada letak parameter dekat depan. So, kamu nak tulis apa? Yang ini apa? Yang sikit ada, sederhana ada, banyak ada. Ini kita boleh cakap parameter dia sebagai bilangan. Bilangan zarah habuk. Yang ini bilangannya sikit. Yang ini sederhana. Yang ini banyak. So, kamu dah kenal pasti. Kamu punya MV. MV kamu adalah kawasan P, R dan Q. Pemboleh ubah RV, responding. Okay, pendedak balas yang bergerak balas kamu ada 2 pula. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Okay, so jom kita buat untuk hipotesis ini. Jika, maka. Okay, jika MV. Okay, kamu nak buat jika untuk kawasan R. Contoh, pilih salah satu. Kamu nak tulis kawasan P ke, Q ke, R. Okay, kat sini cikgu nak buat kawasan R. Jika kawasan R, maka okay, cikgu nak buat RV yang tersirat. Yang tersirat tak payah cikgu tulis situasi. Ingat tak yang cikgu cakap yang pertama, soalan pertama. Kalau hipotesis, kamu tulis RV yang tersirat, kamu tak perlu letak situasi. Tapi kalau RV yang tersurat, contohnya kamu cakap bilangan ni, bilangan zarah habuk ni, kamu kena letakkan situasi. Situasi dia, kamu cakaplah yang ini. Dari jam berapa? Apabila diletakkan dari jam, itulah. Okey, jika kawasan R, maka kadar pencemaran udara, kadar pencemaran udara makin banyak, makin tinggi ke makin sedikit? Paling tinggi. Kamu nampak tak zarah habuk dia tu lagi banyak. So, udara ini paling tinggi. Okey. So,
Jika kawasan R, maka kalau ini adalah MV dan RV. Kamu guna perkataan jika dan maka. Jika MV. Cikgu, boleh tak saya cakap kawasan P? Boleh? Jika kawasan P, maka kadar pencemaran udara paling rendah. Okay. Contoh kamu nak cakap tentang kawasan Q. Q ni tak sesuai lah sebab dia sederhana kan. Medium kan. Kamu paling, kalau boleh, ambil yang paling banyak. Ambil yang paling sedikit. Okay. So, cikgu saya nak buat semakin boleh? Boleh. Tapi kamu kena letakkan. Okay, contohnya lah kan. Semakin. Semakin. Cikgu nak buat ni ya. Cikgu pakai pen lain lah. Semakin. Semakin apa? Semakin apa kamu boleh buat? Boleh sesuai tak semakin Kavya? Macam tak sesuai ya Kavya? So, yang paling sesuai kamu letakkan jika maka. Okay? So, sebab itu cikgu kata hipotesis ni yang paling sesuai kamu tulis jika MV maka RV. Kalau semakin tu dia tengok kepada keadaan. Kalau keadaan tu tak sesuai guna semakin, memang tak boleh nak buat semakin. Ada setengah tu kita boleh buat perkataan gunakan term semakin. Ada setengah soalan tu kita tak boleh gunakan term semakin. Okey, yang kedua, nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. So, bilangan Zara Habu. Okey, ataupun kamu nak cakap kadar pencemaran. Maksudnya kamu cakap RV tersurat ataupun RV yang tersirat. Okey. C. Manakah kawasan paling tercemar? 10 pagi hingga 2 petang. Confirm lah kawasan R. Okey. Apakah yang dapat diperhatikan apabila slide kaca di kawasan Q dibiarkan hingga 6 petang? Confirm lah Q ni. Ini pun dah sederhana. Kalau sampai ke 6 petang, lagi banyak. Okey. So, dia akan bertambah banyak. Okey. Lebih banyak. Habuk meningkat. Meningkat. Okey. Meningkat pula. Melekat. Sorry. Melekat. Okey. Lebih banyak habuk melekat. Okey, dah siap. Okey, yang ini dikata lengkapkan jadual untuk ini dikata. So, kamu ambil lah pen. Ambil pen warna merah lah contohnya kan. Buatkan lagi banyak lah dia punya titik-titik ni. Okey. Okey, dah siap. Okey, dah last soalan. Okey, satu lagi soalan last. Okey, yang ini mengenai inersia. Yang ini mengenai inersia. Okey. So, rajah 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim objek dengan inersia. So, dah belajar dulu tingkatan 4 mengenai jisim objek dengan inersia. Kamu belajar semakin berat jisim objek, semakin besar inersia. Apa tu inersia? Keupayaan sesuatu benda untuk mengekalkan keadaannya. Okey. So, kita ada dua tin. Satu tin kosong, satu lagi tin yang berisi pasir. Okey, tin yang kosong dan tin yang berisi pasir. So, kalau nampak ni, tin yang kosong dia ambil masa 6 minit. So, kalaulah tin itu ada pasir. Kalau tin itu ada pasir, agak-agaknya berapa masa yang diambil? Makin perlahan ke makin cepat? So masa ni akan semakin lama ke ataupun semakin panjang? Yang mana satu? Cepat. Yang mana satu? So, saya dah cakap semakin besar jisim semakin besar inertia. So maksudnya kalaulah berisi pasir maksudnya semakin berat kan? So kalau semakin berat ini bermaksud masa yang diambil akan menjadi semakin panjang, semakin lama. So, ini bermaksud kamu tulis dekat sini untuk ramalkan. Okay, untuk ramalkan masa ke kamu boleh buat lebih daripada 6. Contohnya kamu nak cakap 7 minit. Boleh. Okay, kamu nak cakap 8 ke, 9 ke, 10 ke, 11 ke, 12. Tapi janganlah melampau sampai ke 60 pula. So,
Sekitar macam itu saja. Sekitar saja. Ramalkan masa, kamu kena letakkan masa. Okey, kamu kena letakkan masa. So, kalaulah dia punya jisim makin besar, maksudnya masa yang diambil lagi lama. Okey, kalau jisim dia kecil ataupun ringan, maksudnya masa yang diambil adalah cepat untuk berhenti berayun. Ingat tu tau. Okey, soalan yang seterusnya. Dia kata hipotesis. So, daripada jadual ni, kamu dah boleh tahu kamu punya manipulasi. So, manipulasi kamu adalah jisim tin. Tin ni kan? Ini tin kan? Kamu kena letak parameter dekat depan. Apa agak-agaknya? Satu kosong, satu berisi pasir. Maksudnya adalah jisim tin. Kamu tak boleh kata tin saja, salah. Kamu kena letakkan parameter dia. Okay, jisim ke, besar ke, saiz ke. Tapi yang ini sesuai adalah jisim. So, sebelah kanan kalau bentuk jadual, dia confirm dia punya RV. Pemboleh ubah bergerak balas. Okay, bergerak balas. Ini bermaksud masa yang diambil untuk tin berhenti berayun ini adalah RV tersurat. So, kalau RV yang tersirat maksudnya inisial. Ini adalah RV tersirat. So, kamu dah ada RV tersurat, kamu dah ada RV tersirat. Okay. Dia suruh nyatakan apa namanya? Hipotesis. So, kat sini cikgu kata hipotesis gunakan perkataan jika MV maka RV. So, tulislah jika MV. MV kamu nak kata jisim kosong lah. Contoh. Okay, jika jisim kosong ni maksudnya berkurang lah kan. Jika jisim berkurang ataupun kecil, kamu boleh buat. Okay, jika jisim berkurang, maka saya ambil ni. Masa di RV dia yang diambil untuk tin berhenti berayun. So, masa yang diambil makin cepat ke makin lambat? So, lebih singkat. Yang ini cikgu cakap kalau RV tersurat, kamu kena letakkan situasi. Kena tulis perkataan apabila. Okay, apabila tin kosong diayunkan. Siap. Okay, apabila tin kosong diayunkan. Okay, ini adalah hipotesis yang menggunakan RV tersurat. Okay, kalau saya nak buat guna RV yang tersirat, macam mana pula? Jika, so saya tulis sini ya. Jika, ini tersirat tau. Jika jisim, MV saya, jisim berkurang, maka, so apa RV yang tersirat? Cikgu cakap tadi RV yang tersirat adalah inertia. So kamu boleh buat maka inertia akan jadi kecil ataupun rendah. Maka inertia kecil. Ataupun kamu cakap rendah. Okey, dah siap. Okey, so ingat ya. Kalau RV yang tersurat, kena letakkan situasi. Kalau RV yang tersirat, kamu kena tak payah letakkan situasi. So, lagi satu untuk hipotesis, gunakan perkataan jika, maka. Pegang yang itu. Kalau hubungan, baru buatkan semakin manipulasi MV kamu meningkat ke, menurun ke, terpulang kepada soalan. Semakin RV, meningkat ke, menurun. Ingat ya? Okey. So, apa pemboleh ubah yang dimanipulasi? So, tadi cikgu dah tulis jisim tin. So, tak boleh buat tin saja. Kamu kena letakkan parameter. Ataupun cikgu, boleh tak saya nak buat tin kosong, satu lagi tin berisi pasir? Kena. Boleh? Tapi jangan tulis atau. Kamu kena buat tin kosong dan tin berisi pasir. Tak boleh kata atau. Kena tulis dan. Tin kosong dan tin berisi pasir. Okey. So, kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, kamu boleh cakap tadi pemboleh ubah yang tersirat inertia ataupun masa yang diperlukan untuk
berhenti berayun. So yang ini boleh kakak tin kosong dan tin berisi pasir. Okey, dah. Okey, dah last soalan. Okay, tuliskan inisial kecil atau inisial besar bagi dua kenderaan. Okey, yang ini tip yang pertama kamu kena pastikan. Okey, pastikan wajib. Bila dia dah bagi perkataan ni, yang ini, inisial kecil, inisial besar. Bila kamu pindahkan dekat dalam kotak kamu ni, ejaan kena betul. Tiba-tiba kat sini, Kavia buat, S dia tak ada. Ataupun Kavia buat perkataan dia, contohnya, kamu cakap, Tia. Kamu buat dalam bahasa ini, bahasa Isya. Salah. Kena kamu punya ejaan kena betul. So tadi kamu dah belajar. Kalau jisim yang berat, maksudnya inisial dia besar. So tulis kat sini lah. Inisial besar. So lori berat kan? So lori berat, inisial dia besar. So kereta ringan. So maksudnya inisial dia adalah kecil. Okey. So, itu sahaja untuk latihan. So, kita dah bincangkan modul PDPR dan kita juga sudah bincangkan mengenai soalan objektif. Okey. So, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Terima kasih banyak-banyak.